Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arlina binti Roswan Wahi bernombor metrik 2018616 akan membentangkan tugasan rencana saya yang bertajuk Bahaya Media Sosial Terhadap Perubahan Budaya Masyarakat di Malaysia. Media sosial ialah satu bentuk kemudahan elektronik yang membolehkan pengguna berkomunikasi serta berkongsi maklumat dengan pengguna yang lain. Pada era langit terbuka ini, terdapat pelbagai laman media sosial yang diguna pakai mengikut keperluan dan kesesuaian tujuan komunikasi seperti dengan izin YouTube, Facebook, Twitter, Instagram dan juga Skype. Peranan teknologi komunikasi yang semakin canggih dalam proses globalisasi sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Melalui jaringan sistem komunikasi ini, dunia telah dikecilkan dengan membolehkan komunikasi yang merentasi sempadan dilakukan dengan mudah dalam masa yang singkat. Secara umumnya, media sosial memberi kesan positif kepada setiap pengguna. Namun begitu, kita harus sedar bahawa kesan daripada kewujudan perkembangan teknologi dan maklumat ini, kita bukan sahaja boleh menerokai dunia luar dengan mudah, tetapi kita juga tetap akan terdedah kepada budaya dari luar negara. Hal ini terjadi demikian kerana sifat keterbukaan media sosial ini telah menghilangkan keupayaan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, terutamanya isu-isu yang melibatkan budaya negara masing-masing. Kesedaran akan bahaya media sosial terhadap perkembangan budaya masyarakat di Malaysia dilihat kurang dibincangkan serta jarang sekali mendapat perhatian dalam kalangan pengguna media sosial. Oleh itu, rencana ini ditulis bertujuan untuk menguraikan impak-impak negatif media sosial dan signifikannya terhadap perubahan budaya masyarakat di Malaysia. Perubahan yang bersifat negatif salah satunya adalah kejutan budaya dengan izin dalam bahasa Inggeris culture shock. Kejutan budaya berlaku apabila pengguna media sosial tidak dapat membezakan dan menilai kandungan dalam media sosial sama ada bermanfaat atau tidak untuk diterapkan dalam kehidupan seharian dan kesesuaian dengan budaya persekitaran. Hal inilah yang menyumbang kepada perubahan nilai dan norma sesebuah budaya masyarakat. Impak negatif pertama, media sosial dan budaya transseksual LGBT. Suatu masa dahulu, kita mesti dan pasti pernah dengar akan perkataan pondanan maknya. Namun, apa yang kita dapat lihat, kesan daripada kewujudan media sosial ini telah membentuk perluasan budaya transseksual, iaitu bukan sahaja lelaki yang ingin menyerupai wanita, tetapi juga wanita yang ingin menyerupai lelaki serta mereka menggoda jantina yang sama dengan mereka. Hujah ini disokong dengan pendapat Wan 1991, iaitu pada zaman sebelum munculnya internet ini, gejala transseksual hanya dapat didengari sebagai masalah lelaki lembut ataupun pondan. Hakikatnya, penyebaran budaya transseksual melalui media sosial amat membimbangkan kerana penyokong budaya penyongsangan jantina ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam semakin bertambah dari hari ke hari apabila mereka mula merasakan bahawa budaya transseksual ini adalah isu yang normal serta salah satu hak kemanusiaan. Budaya transseksual yang semakin menular di Malaysia ini dibuktikan dengan kenyataan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang mendedahkan bahawa anggota masyarakat yang terlibat dalam transgender dalam kalangan umat Islam di Malaysia meningkat secara mendadak. Kenyataan ini dibuktikan dengan statistik yang mencatatkan peningkatan hampir 100%, iaitu seramai 310,000 individu pada tahun 2020 berbanding 173,000 individu pada tahun 2015.
Faktor dominan yang menyumbang kepada perluasan budaya transseksual menurut pendapat Marziana dan Mimi 2014 ialah kemudahan media sosial yang membolehkan perbincangan mengenai isu ini mudah diakses setiap pengguna media sosial. Selain itu, media sosial telah mengubah pandangan dunia terhadap golongan transseksual. Secara dasarnya, transseksual dianggap sebagai suatu budaya yang normal dan wujud di setiap negara seantero dunia. Walaupun isu budaya transseksual ini merupakan isu global, sesetengah anggota masyarakat mengambil langkah untuk tidak mengambil tahu tentang masyarakat yang terjebak dengan budaya ini kerana persepsi mereka bahawa budaya transseksual ini tidak menjejaskan ekonomi negara. Lebih menyayat hati apabila undang-undang di negara kita belum lagi mengambil isu ini sebagai isu keruntuhan akhlak yang serius dan hanya memperuntukkan Akta Kesalahan Kecil 1955. Oleh itu, budaya transseksual ini memerlukan perhatian yang serius dan langkah yang efektif perlu diambil oleh pihak yang bertanggungjawab bagi membanteras budaya yang tidak bermoral ini. Impak negatif kedua, media sosial dan budaya buli cyber. Budaya buli cyber ini merupakan satu masalah penyelewengan budaya yang berlaku di seluruh dunia serta memberi impak negatif yang boleh membahayakan kesihatan mental pengguna media sosial, terutamanya generasi muda. Buli cyber lazimnya berlaku di ruangan platform media sosial seperti di ruangan komentar ataupun ruangan perbualan dengan izin chat group. Budaya buli cyber ini berbeza dengan buli yang biasa kita lihat kerana buli cyber boleh berlaku pada setiap masa dan setiap hari di media sosial sehingga boleh membawa kepada depresi dan kes bunuh diri. Dalam bidang linguistik, teori yang sangat bertepatan dengan buli cyber adalah teori ketidaksantunan dalam berbahasa oleh Culpeper 1996. Teori ini menjelaskan bahawa ketidaksantunan dalam berbahasa berdasarkan kepada tanggapan dan tafsiran awal tingkah laku dan kepribadian seseorang individu. Antara bentuk buli cyber termasuklah provokasi emosi, fitnah dan menggunakan cara paksaan dan ugutan untuk mendapatkan gambar seksual seseorang secara dalam talian. Bukan itu sahaja, buli dalam talian yang semakin menular di laman sosial menampakkan perubahan yang drastik dalam pembentukan budaya, sikap, amalan serta identiti masyarakat pada era global ini sangat berbeza dengan nilai-nilai murni serta kesopanan yang diamalkan oleh masyarakat terdahulu yang bukannya pengabdi kepada media sosial. Kes buli cyber di Malaysia menerima trend peningkatan dari tahun ke tahun. Negara kita juga merekodkan kes-kes bunuh diri berpunca daripada gangguan budaya buli cyber. Buktinya, menurut laporan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKKM) mencatatkan statistik yang menunjukkan bahawa lebih daripada 300 kes buli cyber dilaporkan pada tahun 2012, 512 kes pada tahun 2013, 550 kes dicatatkan bagi tahun 2014, 442 kes bagi tahun 2015 serta 529 kes pada tahun 2016. Maka sudah jelas lagi bahawa dunia globalisasi dengan kewujudan media sosial menjadi platform penyebaran budaya buli cyber yang merupakan satu fenomena sosial yang negatif serta memerlukan perhatian khusus oleh semua lapisan masyarakat. Impak negatif ketiga, media sosial dan budaya pornografi. Antara isu budaya yang sering meniti dari bibir ke bibir masyarakat pada dunia moden ini adalah kewujudan elemen-elemen lucah di laman sosial atau dengan istilah yang lebih khas, pornografi internet. Terdapat juga istilah-istilah lain yang digunakan seperti dengan izin, cyber sexual aggression, cyber sex dan juga cyber porn. Dari segi istilah,
Menurut Laili 2018, pornografi merujuk kepada segala bentuk tindakan yang melibatkan kelakuan seksual atau eksploitasi seksual yang melanggar norma budaya dalam masyarakat. Hanya disebabkan oleh sikap sesetengah pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab merupakan antara punca bagi sebahagian lagi pengguna menjadi mangsa seks cyber dan juga pornografi. Jika tidak ada seorang pun pengguna media sosial yang tidak memuat naik bahan berunsur lucah di media sosial, nescaya semua pengguna media sosial tidak akan terjebak dengan isu ketagihan pornografi dalam talian dan juga seks cyber. Jika kita renungkan semula, hampir 3.6 juta daripada 10.0 juta pengguna media sosial di Malaysia didapati kerap melayari laman-laman web lucah dengan menghabiskan masa sekurang-kurangnya 45 minit dalam seminggu untuk mengakses video-video di media sosial yang berunsur lucah. Lebih mengejutkan apabila 1/5 daripada jumlah pengguna media sosial yang melayari video lucah tersebut merupakan kumpulan pelajar dan juga remaja. Seterusnya, antara kesan negatif seks cyber termasuklah menyebabkan halangan komunikasi dengan ahli keluarga dan perhubungan sosial, mengalami kemurungan dan suka menyendiri dan dalam kes-kes tertentu boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Impak negatif pornografi dan seks cyber yang menyebabkan pertambahan kes pembuangan bayi, kelahiran anak tidak sah taraf dan jenayah seksual tidak mencerminkan imej negara Malaysia yang dikenali sebagai negara yang mementingkan budi bahasa yang tinggi. Walaupun budaya pornografi yang semakin berleluasa dari hari ke hari ini semakin serius, namun masih kurang kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana perbicaraan mengenai isu seksual merupakan suatu topik yang sensitif dan tidak dibincangkan di khalayak awam, terutama dalam konteks budaya dan agama di Malaysia. Oleh itu, tidak hairanlah jika kes-kes seks cyber ini semakin berleluasa kerana tiada kesedaran diberikan kepada masyarakat di luar sana yang terjebak dengan budaya tidak bermoral ini. Impak negatif keempat, media sosial menghakis nilai kemelayuan. Perkembangan teknologi komunikasi dengan kewujudan internet ini telah banyak mempengaruhi sistem nilai masyarakat, khususnya masyarakat Melayu di Malaysia. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Hussein dan Zahara 2005, iaitu masyarakat Melayu tidak berupaya menghalang perubahan budaya, malah mereka perlu menerima dan menggunakan teknologi sebaiknya. Antara perubahan yang paling ketara yang dibawa oleh media sosial adalah mengubah cara pemikiran dan tingkah laku masyarakat supaya mengikut keperluan dan kegunaan teknologi yang berkembang. Sistem nilai murni seperti penampilan diri yang sederhana dan lemah lembut dalam perbuatan, percakapan dan pergaulan sememangnya begitu sinonim dengan masyarakat Melayu. Namun, nilai-nilai murni orang Melayu ini dilihat sangat kurang dipraktikkan pada era globalisasi ini. Antara faktor dominan yang menyumbang kepada perubahan nilai moral dalam kalangan masyarakat Melayu adalah persepsi negatif setengah pengguna media sosial terhadap sistem nilai murni yang dipraktikkan dalam budaya orang Melayu. Bagi mereka, sistem nilai murni orang Melayu merupakan penghalang utama untuk mereka membangunkan diri sendiri. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Wan Nur Hasnia 2012, iaitu masyarakat Melayu sering menggunakan alasan sistem nilai moral asal-usul mereka untuk menzahirkan kesukaran mereka bagi menghadapi arus suasana kehidupan moden. Tamsilnya, masyarakat Melayu telah mula mempraktikan nilai budaya orang Barat seperti materialistik, individualistik, sukakan hiburan dan mementingkan status diri sendiri. Justeru masyarakat Melayu pada era langit terbuka
terbuka ini yang hanya Melayu pada keturunan bukan pada sikapnya merasa amat bangga dan dipandang tinggi apabila mereka boleh mempraktikkan sistem nilai Barat dan meninggalkan sistem nilai orang Melayu itu sendiri. Oleh itu, penerimaan dan kepercayaan sistem nilai Barat akibat kelemahan untuk mengatasi kekeliruan melalui pengaruh daripada media sosial secara tidak langsung telah memperkuatkan lagi pemikiran sistem nilai masyarakat Melayu. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi polemik globalisasi dan media global ini, kita perlu melihatnya secara terbuka dan menilai impaknya kepada masyarakat dan juga negara. Hakikatnya, kita tidak boleh lari dari proses integrasi budaya di mana budaya luar akan tetap mempengaruhi cara pemikiran dan tingkah laku kita, serta budaya sendiri akan dibayangi oleh budaya Barat. Media sosial merupakan platform untuk pengguna berkongsi ilmu pengetahuan serta mempromosikan budaya negara masing-masing. Namun begitu, sayang 1000 kali sayang, ilmu yang disebarkan di media sosial boleh juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat disebabkan oleh kandungan yang dipaparkan oleh media sosial yang tiada batasan dan tapisan. Oleh hal yang demikian, masyarakat pada era moden ini gagal dalam membendung arus globalisasi dan mewarisi ciri-ciri budaya positif yang diwarisi sejak turun-temurun. Maka tercetuslah pelbagai percanggahan budaya yang bukan daripada norma budaya di negara kita seperti budaya buli cyber, pornografi, transseksual serta menghakis nilai budaya orang Melayu. Maka kita harus dan perlu bijak menggunakan media sosial agar kita dapat mengekalkan keunggulan budaya masyarakat Malaysia yang sememangnya terkenal dengan budaya dan nilai murni yang positif.